Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada malam ini. Hari ini saya ingin berkongsi kenapa kita perlu simpan emas berbanding daripada kita simpan duit. Kenapa tuan-tuan perlu simpan emas berbanding daripada kita simpan duit. Jadi sebelum tu pertama sekali saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan authorized dealer daripada dengan bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Jadi tuan-tuan, malam ni saya bermula lewat sebab saya baru habis kelas bersama Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i dalam program mingguan yang dinamakan Weekly Group Coaching. Jadi tadi saya ada tanya persoalan berkaitan dengan FB Live saya pada malam ini. Dia bagi tahu saya kena konsisten buat FB Live ni selama 3 bulan baru nampak hasil. Jadi insya-Allah saya akan membuat FB Live, saya akan fokus FB Live saya ni selama 3 bulan insya-Allah. Jadi berbalik kepada tajuk kita pada malam ini, kenapa perlu simpan emas? Kenapa lebih baik kita simpan emas berbanding dengan duit? Okey, saya akan bagi tiga sebab. 3 sebab kenapa perlu simpan emas berbanding daripada simpan duit. Ni ada duit RM50. Kenapa kita perlu lebih simpan emas lagi? Ni emas 1 dinar. Kenapa kita perlu simpan emas berbanding kita simpan duit? Okey, poin yang pertama ialah duit ni. Duit ni dia merupakan merupakan ciptaan manusia. Duit merupakan ciptaan manusia. Manusia yang cipta duit. Dulu ni duit tak ada. Duit ni tak ada duit. Duit ringgit Malaysia tak ada, dolar Amerika tak ada, rupiah tak ada, bat tak ada, semua duit ni semua tak ada. Tapi manusia yang ciptakan. Manusia yang ciptakan duit ni. Asal-asal dia tak ada. Sebab apa? Duit ni dia dicipta oleh manusia, oleh kerajaan yang mentadbir, yang memerintah. Adapun emas ni tuan-tuan, emas ni siapa yang cipta emas? Emas ni dicipta oleh Allah SWT sendiri. Allah Ta'ala lah yang menciptakan emas. Jadi dari segi penciptaan antara duit dengan emas, yang lebih kukuh ialah emas. Sebab apa? Emas ni dicipta oleh Allah Ta'ala sendiri. Tuhan yang menciptakan emas, bukannya manusia. Tidak ada satu orang pun yang boleh berkumpul. Kerajaan hebat banyak mana pun dia nak ciptakan emas tak boleh. Tak boleh satu orang tu nak ciptakan emas. Sebab apa? Emas ni memang Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala lah yang buat emas ni. Adapun duit, mana-mana kerajaan dia nak tukar duit, duit 50 ni dia nak tukar, nak jadi ke 500 ke boleh. Duit yang RM1 nak tukar jadi RM5, RM10. Terpulang kepada kerajaan tu lah nak letak nilai berapa. Terpulang kepada kerajaan tersebut lah yang nak letak nilai duit berapa. 50 ke, 100 ke, 200 ke, 1000 ke, 5,000 ke, 10,000 ke, 1 juta ke, boleh. Satu keping ni dia boleh letak nilai, boleh letak 1 juta. Bergantung kepada kerajaan tadi. Sebab apa? Ni kerajaan ataupun manusia yang menciptakan dia. Tapi emas yang menciptakan dia ialah Allah Ta'ala. Tuhan yang menciptakan emas. Jadi kenapa tuan-tuan perlu simpan emas? Emas ni ialah ciptaan Tuhan. Adapun duit ini ciptaan manusia. Okey, dari segi sah laku dia ataupun jaminan dia. Jaminan ni, duit ni dijamin oleh kerajaan. Duit ni dijamin oleh kerajaan. Kerajaan yang letakkan nilai pada duit. Kerajaan yang meletakkan nilai pada duit. Dan duit ni ada nilai dengan syarat. Ada syarat yang telah kerajaan bagi tahu. Syarat dia tak koyak, tak kemek ataupun tak lusuh, tak dimakan anak-anak, tak terbakar. Mesti dalam keadaan elok. Duit ni dalam keadaan elok barulah bernilai. Maksudnya jaminan kerajaan, jaminan yang bersyarat. Jaminan kerajaan terhadap duit ni jaminan yang bersyarat. Dia ada syarat-syarat dia. Kalau kerajaan, contoh RM50 pada malam ini saya pegang ni, kerajaan bagi tahu bermula 31 Ogos. Bermula 31 Ogos, semua duit-duit RM50 di Malaysia, seluruh Malaysia ni tidak ada nilai. Maka pada 1 September tu, duit 50 dah tak ada nilai. Benda ni pernah berlaku pada duit RM1, shilling RM1 Malaysia ni tak ada nilai. Kerajaan dah umum duit shilling RM1 ni tak ada nilai. Selepas daripada tarikh pengumuman tu, memang duit tu tak ada nilai. Kita nak pergi mana, nak beli kat kedai ke, nak apa-apa transaksi, semua tak bernilai. Sebab apa? Kerajaan dah tarik jaminan dia.
Nak jaminan daripada kerajaan tu, kerajaan dah tarik. Maksudnya tak ada nilai. Duit ni tak ada nilai, maka duit tu tak ada nilai. Sebab apa? Nilai ni diperakukan oleh kerajaan tersebut sahaja. Sebab tu kalau kita tengok di duit emas, duit kita ni, dia bagi tahu apa? Wang kertas ini sah diperakukan dengan nilai. Sah diperakukan dengan nilai dan ada gemenor yang tanda tangan pada duit tadi. Jadi dari segi jaminan, yang menjamin duit tadi ialah satu-satu kerajaan. Tapi kalau kerajaan tu dah ada hyperinflasi seperti berlaku di Venezuela, duit-duit dia ni tak ada nilai. Malah duit-duit dia ni lebih bernilai kalau dijadikan sebagai dijadikan kapal terbang ataupun dijadikan burung. Dia buat origami. Dijadikan origami baru lebih bernilai daripada duit tu sendiri. Lebih bernilai daripada tisu tandas lagi. Jadi apabila berlaku hyperinflasi, duit-duit ini tak ada nilai. Walaupun kerajaan meletakkan nilai dia, tapi dia boleh jadi apa? Jadi kosong. Duit ni boleh jadi kosong. Tidak boleh jadi tidak ada nilai langsung. Sebab apa? Dia hanya kertas. Nilai ni bukan terletak pada duit ni. Nilai dia terletak kepada jaminan kerajaan. Okey. Adapun emas. Emas tuan-tuan, emas 1 gram ni ke ataupun 1 dinar macam ni ke, emas ni nilai dia terletak di mana? Adakah ada kerajaan yang meletakkan nilai dia? Okey, emas ni nilai dia terletak kepada ketulinan dia dan juga berat dia. Emas ni bernilai terletak kepada ketulinan dia dan juga berat dia. Okey, macam ni 1 gram. 1 gram ketulinan dia 99.9. Jadi emas yang paling tinggi sekali. Maksudnya 99.9 emas. Maksudnya kalau ada benda asing pun 0.001. Jadi ketulinan emas 99.9 dan juga berat dia yang menjamin nilai kepada satu-satu emas tadi. Okey, untuk 1 dinar ni berat dia 4.25 gram. 4.25 gram. Jadi nilai emas ni bergantung kepada berat dia dan juga ketulinan dia. Yang saya pegang ni emas 999 dan berat dia 4.25 bersamaan dengan 1 dinar. Jadi kalau nilai dia sekarang ni lebih kurang RM1.150. RM1.150 emas yang saya pegang ni. Yang ni lebih kurang RM260. RM260 untuk 1 gram. Jadi jaminan kepada emas ni bergantung kepada ketulinan dia dan juga berat dia. Adapun duit ni hanya kerajaan yang jamin. Kalau kerajaan tarik jaminan dia, duit ni tak ada nilai, dia cakap tak ada nilai, maka terus duit ni tidak ada nilai, tak berguna lagi. Sangat-sangat. Jadi sebab tu kita perlu simpan emas. Emas ni dijamin oleh berat dia dan dijamin oleh ketulinan dia. Okey, poin yang ketiga. Poin yang ketiga saya nak bawa ialah apabila berlaku kerosakan. Contoh duit ni rosak. Orang potong sini, potong habis. Tak boleh guna dah. Maksudnya ataupun terbakar, separuh terbakar. Terbakar sini ataupun ada dakwat penuh. Jadi apabila duit ni rosak, apa jadi pada duit ni? Apabila duit ni rosak, terkoyak, terbakar, apa jadi pada duit? Ataupun dimakan anak-anak, apa jadi pada duit? Nilai dia jadi kosong. Tak ada nilai langsung. Sebab apa? Sebab jaminan kerajaan terhadap duit ni apabila dia dalam keadaan elok. Apabila dah rosak, dah hangus, dah terbakar, dah dimakan anak-anak, maka duit-duit kita ni tak ada nilai. Sebab tu tuan-tuan ada berlaku kebakaran. Dia simpan duit ni, duit dalam rumah dia 10,000. Dia simpan duit dalam rumah dia 10,000. Selepas pada tu, duit-duit dia semua habis, hangus, terbakar. Apa yang terjadi? Kekayaan yang dia kumpul, duit-duit yang dia kumpul tu jadi kosong. Dia kata, dia boleh bagi tahu, aku simpan duit 10,000. Mana bukti? Tak ada. Sebab apa? Habis, hangus, terbakar. Sebab tu jangan simpan banyak-banyak dalam bentuk duit ni. Nak simpanlah dalam bentuk emas. Emas tuan-tuan apabila berlaku kerosakan, rosak, kemik ataupun jadi abu, jadi pasir, jadi abu pun bernilai. Emas ni walaupun dia jadi abu pun bernilai. Emas ni tak dimakan anak-anak. Dan terbakar pun dia tak terbakar. Apabila kena api ke dia tak terbakar.
Maksudnya kalau dia cair pun mungkin bentuk dia berubah, tapi dia ada lagi. Berat dia tu pun sama. Kalau dia berubah pun rosak sikit je dan masih bernilai lagi. Sebab apa? Bernilainya duit terletak bernilainya emas ni terletak kepada berat dia dan juga ketulinan dia. Nah, tuan-tuan simpan contoh, ada 100 keping 1 dinar ni dalam rumah tuan-tuan. Berlaku kebakaran, dinar-dinar ni tak terbakar. Nah, kalau terbakar pun mungkin rosak sikit design dia, bentuk dia, tapi dia masih bernilai. Sebab apa? Nilai dia ditentukan oleh berat dia dan juga ketulinan dia. Nah, yang ni duit tuan-tuan ada risiko dimakan anai-anai. Ada orang simpan duit ni bawah rumah dia, last sekali dimakan anai-anai, rosak, berlubang-berlubang, habis duit yang dia simpan tu berlubang. Apa jadi pada duit? Tak ada nilai, boleh jadi kosong tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan simpan dinar, simpan emas, adakah dia akan dapat potensi menjadi nilai dia kosong apabila dimakan anai-anai? Anai-anai tak makan. Anai-anai tak makan emas. Sebab apa? Dia besi, macam mana dia nak makan? Dia logam yang bernilai. Jadi duit, yang ni kertas saja, anai-anai datang dengan geng-geng dia, habis rosak, habis dia akan makan. Jadi tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan perlu menyimpan emas. Perlu menyimpan emas, jangan simpan dalam bentuk duit kertas. Sebab apa? 3 sebab. Saya ulang balik. Pertama, duit ni dicipta oleh manusia. Adapun emas dicipta oleh Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Duit dijamin oleh kerajaan. Kerajaan yang jamin duit. Apabila kerajaan bagi tahu duit ni tidak ada nilai, maka duit ni tak ada nilai. Adapun emas dijamin oleh berat dia dan juga ketulinan dia. Duit apabila rosak, nilai dia zero, nilai dia kosong. Sifar, tak ada apa-apa. Rosak, terbakar, hangus, dimakan anai-anai. Duit ni tak ada nilai. Adapun emas, rosak, kemik, terbakar, jadi abu sekalipun, dia tetap bernilai. Jadi inilah kenapa 3 sebab saya bagi tahu kenapa tuan-tuan perlu menyimpan emas berbanding daripada tuan-tuan simpan duit. Tuan-tuan, daripada perkongsian saya ni, apabila tuan-tuan dapat manfaat, bagi tahu orang lain juga supaya mereka pun dapat manfaat, supaya mereka pun mula menyimpan emas. Tadi dalam grup WhatsApp saya, ada orang menyesal. Apa sebab dia menyesal? Sebab dia lambat tahu tentang emas ni. Lambat tahu tentang simpanan emas ni. Tuan-tuan, lebih baik tuan-tuan menyesal membeli emas daripada tuan-tuan menyesal tidak beli emas. Mulakan simpanan segera. Ada RM100, tukar dalam bentuk emas melalui akaun Gap Public Gold. Tuan-tuan akan dapat emas fizikal macam ni. Emas fizikal macam ni. Sebab apa? Dia dijamin oleh diciptakan oleh Tuhan. Kedua, dia dijamin oleh berat dan juga ketulinan dia. Dan apabila berlaku kerosakan, dia masih bernilai. Tuan-tuan yang nak bimbingan daripada saya, tuan-tuan rujuk nombor telefon saya di atas, kontak saya dengan segera. Saya akan bimbing tuan-tuan. Apa-apa soalan yang tuan-tuan nak tanya, boleh tanya saya. 24 jam tuan-tuan boleh WhatsApp saya, call saya akan layan insya-Allah. Apa-apa tuan-tuan nak tanya, saya akan bagi yang terbaik apa yang saya tahu. Apabila saya tak tahu, saya akan tanya orang yang lebih tahu daripada saya dan saya akan bagi tahu tuan-tuan. Terima kasih yang mana bersama saya pada live pada malam ini. Terima kasih kepada yang share, yang komen, yang melihat live saya pada malam ini. Saya doakan semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki. Jazakallah khair. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Moga perkongsian saya ini dapat manfaat, moga dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah saya akan buat live ni secara berterusan sehingga hari ke-40. Hari ini hari ke-7 saya buat sharing dan saya insya-Allah ada 33 hari lagi saya akan buat perkongsian macam ni sehingga 12 September insya-Allah. Boleh kekal bersama saya akan buat terus berkongsi, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.